Assalamualaikum, hai, jumpa lagi di Pokok Hijau Channel. Kali ini saya nak tunjukkan pula berkenaan pokok bunga kantan. Sebelum ni saya buat berkenaan dengan pokok paku pakis, sekarang pokok bunga kantan. Jadi teruskan dengan video ini di channel Pokok Hijau Channel. Saya akan tunjukkan selepas ini. Terima kasih kerana terus dengan Pokok Hijau Channel. Seperti kita tahu, bunga kantan ni bahan masakan yang sangat penting untuk hidangan-hidangan di Nusantara, termasuk laksa seperti dalam video ni. Jadi saya nak share macam mana kita nak jaga pokok bunga kantan, macam mana kita nak tanam supaya subur, sihat dan mengeluarkan bunga kantan yang kita boleh petik dan gunakan untuk juadah masakan kita lah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya bukanlah pakar, cuma saya suka share pengalaman saya menjaga pokok-pokok di kediaman dan juga landscape. Bagi pokok bunga kantan ni adalah pokok yang sesuai jika tuan-tuan dan puan nak tanam sebagai hiasan landscape pokok tropika. Kerana kalau kita tengok daunnya berwarna hijau, uratnya cantik dan dia boleh juga dijadikan pokok untuk privacy landscape, untuk tutup pagar tu. Kalau kita tengok pokok ni saya tanam di tepi, ia berfungsi juga seperti pokok kalatia dan juga heliconia dalam memberi privacy kepada landscape itu. Dari segi penjagaan dan penanaman, pokok bunga kantan ni mudah sahaja dijaga. Sangat mudah dan sesiapa pun boleh tanam. Cumanya pokok bunga kantan sesuai ditanam di atas tanah, bukan di dalam pasu, kerana ubinya besar dan kalau kita letak dalam pasu sangat tidak sesuai. Nah, kalau kita lihat dia punya ketinggian pokok bunga kantan ni boleh lebih kurang 5 ke 6 kaki. Ini pokok bunga kantan yang saya baru tanam di kawasan lain di dalam kediaman ini. Dah tumbuh besar dan kita boleh lihat dah ada anak bunga pun. Dan pokok bunga kantan ni, kalau kita tak petik bunganya akan berkembang begini. Ini pokok bunga kantan, bunganya yang kita tak petik, dia akan mengembang. Seterusnya, bila kita biar, dia akan bertukar berwarna hitam. Okey, pokok bunga kantan, jika kita tanam di atas tanah seperti dalam video ini, dalam tempoh dalam setahun, 8 bulan ke setahun, kita kena gali di kawasan sekitar yang kita lihat tak ada tumbuh lagi pokok baru dan keluarkan akar-akar lamanya. Kerana apa? Kawasan ni dulu ada banyak pokok yang merimbun. Saya dah keluarkan dan saya report tanam di tempat lain. Tetapi oleh kerana bila kita tak buang akar-akar lama di dalam tanah tu, pokok tidak akan tumbuh di situ. Ini contoh akar-akar lama. Akar ni dah hampir reput dan kalau kita tak buang dan kosongkan tanah di sini, akar-akar ni akan menghalang akar-akar pokok bunga kantan yang di kanan dan di kiri itu untuk membiak di kawasan ini. Ini contoh akar-akar yang dah mereput, dah kecut, dah takkan tumbuh baru yang kita kena korek dan kita. Ini salah satu tips lah. Kalau orang yang tanam pokok bunga kantan secara komersial, ini nampak besar akar yang dah mati. Kalau kita tak buang, pokok baru takkan tumbuh di situ. Biasanya orang yang tanam secara komersial, dia akan tanam untuk selama masa tertentu dan dia akan korek dan tanam baru. Kerana nak elakkan perkara beginilah. Nampak banyak sangat dan kita kena kosongkan, korek, buangkan, pastikan dah tak ada lagi. Dan tanah tu dah kosong, nanti akar pokok di kanan dan kiri ni akan menjala di dalam tanah dan akan tumbuh pokok-pokok baru di kawasan ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cepat, boleh terus tanam pokok baru di spot ini. Itu tips yang penting yang kita perlu tahu kalau tanam pokok bunga kantan di kediaman. Kalau kita tengok dalam video ni, bila dah buang semua, kita boleh tutup balik dan letak baliklah sungkupan. Pokok bunga kantan ni terbaik kita letakkan sungkupan kerana apa? Pertama, kita nak bagi tanah tu sentiasa lembap dan basah. Kalau tuan-tuan dan puan tengok tanah ni berwarna gelap kerana dia lembap. Dia lembap sebab saya
siram secara regular satu lagi saya letak sungkupan. Ini akar yang saya dah buang yang saya dapat banyak, dan akar ni ialah menghalang akar pokok hidup di kanan dan kiri tu untuk menjala di kawasan tu. Jadi kita kena buang. Kalau akar yang kecil-kecil tak apa, kalau yang besar-besar ubi ni kita kena buang. Ini ubi pokok bunga kantan lama yang dah mati. Dari segi pembajaan pokok bunga kantan, jika tuan-tuan dan puan-puan baru tanam, bajakan dengan baja 15, 15, 15 atau 16, 16, 16 ataupun baja organik. Tetapi jika pokok bunga kantan dah besar begini, kita bajakan dengan baja bunga atau baja buah. Baja bunga dan baja buah biasanya NPK, nilai K-nya tinggi. Contoh 12, 12, 21 atau 12, 12, 23. Kerana kita nak galakkan dia berbunga. Kerana kita nak bunga dia untuk kita buat sebagai bahan mentah untuk kita memasak. Saya harap dengan perkongsian ringkas ini tuan-tuan dan puan-puan tahulah macam mana nak tanam pokok kantan, dan pokok kantan ni bukan setakat boleh memberi kita hasil untuk kita jadikan hidangan, tapi boleh juga dijadikan sebagai sebahagian daripada landscape. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai landscape berkonsepkan tropical, pokok bunga kantan ini amat sesuai. Dan ia cantik, daunnya berwarna hijau. Dari segi penjagaan daun-daun yang kering, dia punya daun ni kalau kita tengok dia punya batang panjang ni, kalau dia dah bertukar warna kuning, potong terus di bawahnya. Sama penjagaan macam pokok heliconia dan juga calathea. Dari segi siraman, pokok yang baru ditanam perlu disiram selalu. Tetapi kalau dah besar begini, tak siram pun dia boleh hidup dengan baik. Cumanya kalau kita siram, daunnya sukarlah nak bertukar kuning dan menjadi kering kerana dia cukup air, cukup baja dan cukup cahaya. Sehingga ini sahaja video berkenaan penjagaan dan penanaman pokok bunga kantan. Saya harap perkongsian ini memberi manfaat, dapat sedikit sebanyak memberikan tips supaya tuan-tuan dan puan-puan tahu macam mana nak menjaga pokok bunga kantan. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih belum subscribe, saya mohon untuk klik butang subscribe di bawah, dan saya akan kongsikan banyak lagi video-video yang memberikan manfaat. Dan sehingga kini, jumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye.